Dan kalau tuan-tuan perhatikan lagi apa yang diceritakan dalam sejarah sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kalau kita kira atas kriteria yang kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad ni nabi, Nabi Muhammad ni rasul, Nabi Muhammad ni khatamul anbiya, nabi yang terakhir, penyudah, tak ada nabi, tak ada rasul dah selepas dia. Terbaik di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Walaupun demikian, Allah tak menjadikan keistimewaan tersebut setiap tutur kata baginda pasti akan diikuti oleh orang lain. Kalaulah kira kerana kedudukan, darjat dan level baginda tu, kita tak boleh fikir apa yang baginda sebut ada lagi orang yang lawan. Baginda dakwah ada lagi orang yang tentang. Nampak macam jauh, macam kita hari ni. Kalau saya berkuliah, ada orang suka, ada orang tak suka. Biasalah, kita tak ada apa-apa. Ada orang terima, ada orang tolak. Biasalah, kita orang biasa. Ni cuba kita gambarkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Nabi Muhammad, keluar mulut dia berdakwah, orang lawan lagi, orang tentang lagi, orang caci lagi, orang tohmah lagi. Ini nak menunjukkan bahawa tugas dakwah ini bukan tugas yang mudah. Bahkan dalam sejarah, sejak zaman bawah pada Adam, Nuh sampai Nabi Muhammad, pasti ada yang menjadi penyokong Nabi dan Rasul. Dalam masa yang sama, adanya penentang para Nabi dan Rasul. Itulah yang perlu kita fikirkan baik-baik dalam kehidupan. Bila kita ni Allah panggil menghadap Allah, golongan mana kita berada. Kalaulah kita ni tergolong daripada golongan yang menyokong dan pendukung para Nabi dan Rasul, Alhamdulillah. Dan kita minta jauh, wal'iyazubillah, nama kita, diri kita duduk dalam list ataupun senarai mereka yang menjadi penentang Nabi dan para Rasul. Hak tu yang kita bimbang dan minta jauh sangat-sangat. Dalam keadaan sebagai manusia, Nabi pun manusia, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu tentang apa? Tentang usaha dakwah yang masih ada tentangan. Masih orang lawan, masih orang tak faham, masih orang tak suka. Lalu turunlah surah Al-Ahqaf ayat 35 kalau tak silap saya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu wahai Muhammad. Allah suruh Nabi bersabar. Memang dakwah ni bukan tugas senang, dakwah bukan tugas mudah. Ada orang yang lawan, ada orang yang tentang, sabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabar dan teguhnya Rasul-Rasul daripada kalangan ulul azmi. Dalam sejarah Islam kita belajar ada berapa orang Rasul ulul azmi? 5. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Nabi ulul azmi ini menerima ujian yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Adakah Nabi dan Rasul lain tak ada ujian daripada Allah? Ada. Semua Nabi ada ujian daripada Allah, tetapi tidak sebesar dan sehebat Nabi ataupun Rasul yang diberi gelaran ulul azmi. Kalau kita tengok Nabi Allah Ayub sebagai contoh, Allah uji Nabi Ayub dengan kematian anak-anak dia. Allah uji Nabi Ayub perusahaan perniagaan dia merudum. Allah uji Nabi Ayub isteri dia mengingkari perintah dia. Allah uji Nabi Ayub tubuh badan dia ditimpakan penyakit tertentu oleh Allah. Kita berasa apa yang diterimakan kepada Nabi Allah Ayub cukup besar. Cukup besar dah. Penyakit yang aneh, penyakit yang pelik, bini lawan cakap seorang suami yang berstatuskan Nabi, anak meninggal, perusahaan merudum. Kita rasa besar dah kalau benda ni kena dalam hidup kita. Walaupun demikian, adakah Nabi Ayub termasuk ulul azmi? Tak.
Maksudnya hak ulul azmi lagi teruk Allah bagi. Lagi teruk Allah bagi hak ulul azmi. Jadi inilah pesanan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sabar. Dan Nabi ulul azmi ini ada gelaran-gelaran kan. Macam Nuh disebut Najiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Wala tasta'jil lahum, dan jangan sesekali wahai Muhammad kamu mendoakan musibah dan kecelakaan, kebinasaan untuk mereka yang menentang kamu. Setiap nabi ni Allah bagi doa yang mustajab. Kalau mereka mohon, mereka minta, pasti Allah kabulkan. Kebanyakan nabi-nabi dan rasul mereka gunakan doa mereka ni waktu mereka duduk atas dunia lagi. Tengok contoh Nabi Allah Nuh. Bila dah sampai satu tahap yang mana dakwah dia ni ditolak, dilawan, Nabi Nuh berdoa. Bila berdoa, Allah datangkan apa? Taufan, banjir besar, hingga habis dah. Tinggal kecuali beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah di kalangan kaumnya yang beriman. Tak sampai 100 orang pun. Tapi Nabi Muhammad dia tak guna doa yang mustajab ni, dia nak simpan untuk umat dia di akhirat kelak. Betapa rindunya, betapa ingatnya Nabi dengan kita, tetapi bagaimana pula ingatan kita pada beliau? Bagaimana ingatan kita pada Rasulullah ataupun pada Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi simpan doa dia? Doa ni contoh kalau dapat memang Allah makbul terus. Tapi dia tak mau guna atas dunia, dia nak guna di akhirat kelak. Contoh paling nyata waktu Rasulullah berdakwah di Taif, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau berjalan bersama anak angkat dia Zaid bin Harisah. Semata-mata nak melebarkan sayap dakwah. Mekah dah berdakwah, Rasulullah nak cuba pula bumi Taif. Tapi bila sampai di bumi Taif, dakwah Rasulullah diterima atau ditolak? Ditolak. Orang Taif tolak dakwah Nabi. Bukan setakat menolak, bahkan diupah anak-anak kecil jalanan ambil batu baling pada Nabi. Kena badan Nabi. Sampaikan banyaknya balingan batu yang dibaling pada Nabi. Zaid bin Harisah lingkup Nabi. Nak bagi anak batu tu tak kena Nabi, biar kena badan dia. Habis berdarah kaki Nabi. Sehingga diceritakan dalam kitab-kitab sirah betapa banyaknya keluar darah melalui kaki Nabi. Bila Nabi nak cabut capal dia tu, capal tu dijahit daripada kulit. Kaki Nabi pakai capal tu, bila darah tu banyak sangat, bila Nabi nak cabut capal tu melekat. Darah meleleh tu bila Nabi nak buang tapak kaki yang berkulit dengan kulit capal tu melekat. Nabi sakit kita tahu. Nabi tersiksa kita tahu. Hati Nabi pedih dengan penolakan kita tahu. Tetapi kita tak mau kita belajar sejarah, kita tak mau kita belajar sirah hanya sekadar tahu apa yang diceritakan. Oh, cerita Nabi berdakwah ditolak, aku tahu. Cerita Nabi berdakwah, Nabi dibaling batu, aku tahu. Nabi pi dengan siapa, aku tahu. Itu bukan belajar sirah. Kita belajar sirah Nabi bukan sekadar untuk tahu, tapi apa yang kita nak bawa ialah apa yang Nabi rasa itu dalam hidup kita. Inilah dipanggil ihsan. Kita nak ada perasaan hak Nabi lalui itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah Allah boleh tunjukkan kita balik satu skrin, satu layar. Dalam skrin dan layar tu Allah tunjukkan balik keadaan waktu Rasulullah berdakwah, ditolak dan dibaling, Rasulullah luka. Bagaimana perasaan kita tengok? Ini saya sebut kalau, jangan silap faham. Kalaulah Allah boleh tunjuk balik, inilah keadaan Rasulullah dulu, apa perasaan kamu tengok? Yang itulah yang kita nak bawa dalam setiap kita belajar mengenai sirah Nabi, nak mendalami perasaan apa yang baginda rasa. Tuan-tuan, kita hari ini tak sampai tahap tu lagi.
Kalaulah dakwah kita ditolak, dakwah kita tak diterima pun, paling common pun Tok Imam halau, pengerusi kata, oh kami tak mau dah ustaz mengajak masjid kami. Habis cerita. Kita mari sampai dengan motor, Tok Imam keluar, baliklah ustaz, kami tak mau dah dengar kuliah ustaz sini. Tu je. Tak pernah lagi Tok Imam tunggu batu seketoi, AJK pula batu sebiji seorang tangan. Okey, ready baling, ustaz sampai dah. Baling kat ustaz. Tak ada lagi lah sampai tahap baling batu kan. Paling kurang pun kita tak diterima. Orang tolak, tu je lah. Nabi ni orang permain-permainkan. Tapi waktu itulah datang malaikat penjaga gunung memberi penawaran pada Rasulullah. Apa yang ditawarkan pada Nabi? Aku malaikat penjaga gunung, apa yang mereka buat ni, boleh tak kalau aku nak angkat gunung ni pergi hempak atas kepala mereka? Sebagai hukuman perlakuan mereka, kami ni nak ambil gunung ni nak pergi hempak atas mereka. Bagi mampu habis dengan bahasa mudah. Inilah menunjukkan kasih sayang Nabi. Nabi suruh ke? Nabi tak mau. Nabi tak mau. Sebab Nabi nampak vision masa depan. Sekurang-kurangnya keturunan mereka yang ada pada hari ini tolak dakwah aku sekarang. Tapi mungkin anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka menerima Islam yang aku bawakan ini. Lah ni biarlah mereka tolak. Anak mereka mungkin terima Islam, cucu mereka mungkin terima Islam, dan itulah hakikatnya bumi Taif berjaya di Islam. Tengok apa yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah perang Tabuk, tahun 8 Hijrah. 3 perang besar. Pertama pembukaan kota Mekah, yang kedua perang Hunain, yang ketiga perang Taif. Lepas perang Taif, patung-patung di Taif dimusnahkan habis-habisan sepenuhnya oleh sahabat-sahabat besar Nabi. Taif diislamkan. Tengok vision. Kalau andaikan benda tu jadi pada kita, lagu mana? Agak-agak lah kalau kita dah nafsu kita. Baru sampai Tok Imam pengurusi masjid daerah balik pulau halau keluar. Naiklah kita dengan perasaan sedih. Sampai hati mereka buat lagu ni. Naik atas bukit tu lah, nak balik Kerelau. Tengah puncak tu, mari turun jin jaga bukit. Ustaz, lagu mana saya ambil bukit ni, hempak masjid daerah balik pulau, habis orang balik pulau. Cantik kan? Tadi mereka buat lagu tu kat aku, habis bagi lingkut. Bukan kata masjid daerah, semua masjid contoh tu. Tu jiwa kita. Tapi benda tu tak jadilah. Nak habaq ni. Okey, tu yang pertama tuan-tuan.